sama-sama kita laksanakan solat maghrib secara jemaah. Mudah-mudahan solat kita diterima, diberkati dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita masih ada kesihatan lagi untuk kita bangun dulu ke masjid ini. Dan bukan semua orang ada peluang seumpama itu, kan ada di sana. Walaupun nak melangkah ke masjid, tidak ada masa, tidak ada ruang kesihatan, tidak ada kesempatan untuk laksanakan fardu ini. Dan kebetulan pula pada hujung minggu ni kan baru balik, banyak program-program keluarga penduri di sana di sini. Jadi itu kesempatan. Kadang-kadang Allah tak izinkan ada pelbagai cabaran untuk kita mendapat sesuatu perkara, mendapat sesuatu ilmu. Dan saya sebenarnya bawa balik tak berapa siap daripada Brunei pagi tadi. Kalau duduk di sana nampaknya bila banding dengan kita, tidak segi fiqh kan, jauh beza. Di sana tak ada apa cabaran dari segi kata Islam mudah sangat-sangat, semuanya dilaksanakan dengan mudah. Berbanding dalam negara kita ni agak susah, lebih susah pemahaman masyarakat dan sebagainya. Mereka pukul 10 malam itu habis kan. Jadi keadaan jenayah tidak ada. Macam kita tu jenayah tu kan, pagar situ, pagar sini kan. Masa di penjara kita ni kehidupan kita kan, pagar, masuk masjid pagar, sana pagar. Kehidupan kita dah nampak makin berbanding sana. Umur pun tak berpagar, pagar pun ada tapi tak tutup. Maksudnya keadaan jenayah tidak ada. Kenapa jadi begitu? Dan mereka pun majoriti orang Islam. Kenapa jadi begitu? Kita dulu kita tidak ada pagar, sekarang kita bertambah pak. Rumah kita pun tidak ada geri, sekarang ada geri. Tak? Ada geri lagi, ada gad lagi. Berarti keyakinan kita masalah keselamatan itu membimbangkan. Tak buat macam tu hilang saya kata. Hilang banget. Ini kehidupan kita yang mana nampak makin lama kalau kita tengok daripada tahun 70-an dulu, 80-an, 90-an makin serius keadaan jenayah kan. Jadi mungkin satu kata tindakan yang perlu difikirkan untuk memastikan benda ini tidak berlaku. Dan kita merdeka dengan British. Bila dah mereka, kita dah merdeka ni, kita masih lagi memakai undang-undang British. Sedangkan kita dah merdeka. Kenapa begitu? Tak merdeka lah kita. Pasal masih lagi guna orang yang kita rujuk yang orang telah jajah kita. Sampai kepada elemen negeri-negeri di bawah kerajaan negeri-negeri ya. Bawah elemen ni bawah kerajaan negeri ya. Berkaitan hal Islam sama. Masih lagi yang lama, yang ditafsir oleh British, bukan ditafsir oleh para ulama. Zakat ditafsir setengah-setengah negeri itu zakat. Apa zakat? Zakat ialah zakat pertanian. Pasal tahun 50-an, 40-an dulu kita tak merdeka. Jadi bila mewarisi itu, nampak kan makin jauh apa kita dah tanah negara kita ni tanah umat Islam, sejarahnya begitu. Jadi tidak ada isu sangat lah dari segi Islamnya dan aspek apa pun, perundangan apa pun. Tapi ini tak boleh kan, sangat sensitif. Sedangkan ini negara umat Islam. Tapi bila buat hal ehwal Islam sangat sensitif. Yang saya cerita asal 2-3 tahun lepas, saya buat seminar International Christian. 7 report polis, 7 soalan parlimen, masuk kena jawab di parlimen. Sedangkan kita bukan bicara masalah orang cabaran orang Islam terhadap gejala masalah kristenisasi di kalangan umat Islam. Tapi ya Allah, inilah negara. Berarti macam mana sebenarnya umat Islam dalam negara kita sekarang? Sikap, kehendak, kefahaman berpecah belah sangat sebenarnya. Terlalu berpecah belah. Benda remeh suka sangat. Sedangkan benda induk yang patut diperjuangkan tidak.
sana jemaah tutup kedai kan, pukul 12, pukul 2 suku tutup terus, tak kira kedai apa, bank pun tutup. Anggah kan, tadi tu semua tutup. Nak buat apa lagi? Masa mula-mula protes, nak Muslim, tapi akhirnya dia gembira dapat rehat sekejap. Kita cuba tutup. Dan kan ini negara umat Islam asal. Itu kenikmatan bila banding ada sudut itulah. Tapi itu bukan cabaran kita lah, pasal mereka mungkin menjadi sultan berkuasa kan. Semuanya bila sultan kuasa tangan, jadi tidak ada paling macam kita. Tapi apa pun boleh kita tengok, nikmat hidup, ketenangan hidup, kemerdekaan hidup, keselamatan, itu betul-betul lah. Kita 70-an, 80-an sampai 2017 ni, pertama pagar lah nak keliling itu, tak pagar kan? Semua pagar dekat kan? Kenapa begitu? Sedangkan ini negara yang aman katanya, sejahtera. Kenapa itu lelah? Ini patutlah kita umat Islam berfikir mana silapnya kita, mana salahnya kita, sehingga nak bercakap tentang Islam dalam negara Islam pun menjadi masalah. Dan kita akan bergaduh, menimbulkan perspektif yang berbagai di kalangan sesama Islam. Ini sebenarnya kalau kita tengok corak dalam negara kita sekarang, kita khawatir kan, bagi pengkaji, penelaahan, penganalisa akademik, kita khawatir kita ni akan seumpama beberapa negara di Asia Barat, takut ke arah makin teruk. Perpecahan umat sebenarnya, kalau tak pecah tak siapa boleh kacau. 65% umat Islam dalam negara ini faham satu wadah Al-Quran. Ni dah kan 40 kan, mufti ada 9 mufti kepala macam-macam, yang ada sultan. Ini masalah umat Islam. Kenapa tidak ada kesatuan? Wahdatul fikri, pemikiran, kesatuan pemikiran tidak berlaku. Dan digunakanlah kesempatan cucuk segi, akhirnya begini kan, makin tu pecah makin. Dan kuasa Islam itu makin sikit. Akhirnya mungkin tinggal nama. Kita tak tahu lagi kan apa yang akan berlaku kalau kefahaman umat tidak jelas dan lebih rebel bersama orang bukan Islam berbanding dengan Islam. Sedangkan kita boleh bekerjasama mengawal bukan Islam, tapi kita kena bersatu dengan sesama Islam. Tapi ini tidak berlaku. Walaupun dalam masjid, dalam surau tidak berlaku. Di masjid-masjid kalau kita tengok banyak menimbulkan perpecahan daripada kesatuan. Banyak kan? Isi-isi ceramah dan sebagainya bukan menimbulkan penyatuan umat, tapi menimbulkan perpecahan. Benda-benda yang titik bengi yang kecil-kecil itu diperangah, dibesarkan, akhirnya pecah. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, hadis akhir zaman ni kata, punca di antara punca perpecahan umat ialah lahirnya daripada para ulama dan juga di masjid. Betul. Dalam beberapa aspek telah berlaku sekarang. Bukan masjid lagi tempat keamanan, bukan masjid lagi tempat penyatuan. Dah berlaku sekarang di beberapa tempat. Dan kalau kita tengok di Asia Barat sekarang, di Syria kan, macam Afghanistan, teruk sangat dah kan. Tak ada obat rasanya. Gerakan-gerakan Islam pergi juga, cakap depan kita lain, belakang kita dah lain. Dah hilang dah amanah sesama Islam ni kan. Dah tak percaya sesama kan. Sama-sama ni prejudis. Apa pastun apa semua. Dia timbulkan masalah mazhab, timbulkan masalah kaum, timbul pula masalah puak. Kan sangat serius. Kita tak nak apa. Kalau kita dibiarkan, tengok puak ni mati negeri tu. Pakar tu. Ni moda pemusuhan paling laku, paling mahal di dunia ni moda pemusuhan. Sambutan sangat. Moda kasih sayang paling mahal, paling payah. Siapa bawa kesatuan, payah. Jual moda kebencian, mudahlah. Walaupun dia pegang orang dia tak
dia gitu-gitu sudah kan, menimbulkan kebencian. Sedangkan itu bercanggah dengan Al-Quran. Sesama Islam, kita kena rohama bainakum. Allah katakan kasih sayang sesama umat. Asyidda walal kufar, kerah dengan orang kafir. Kita tak itu apa yang berlaku dalam dunia Islam sekarang. Lemah lembut dengan orang bukan Islam, kerah dengan sesama Islam, terbalik. Ini mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang datang ke surau masjid ini kita faham. Jangan cuba jauhlah pekerjaan, jauh besar juga pemahaman untuk kesatuan umat Islam. Balik pada kita pengajaran kita ni, dalam masalah pusaka ni, satu perkara yang saya nak sebut sikit malam ni, iaitu berkaitan dengan perebutan harta pusaka. Sikit nak sebut kan. Perebutan harta pusaka ini berlaku bila berlaku saja kematian, dan bila tidak dilaksanakan mengikut syariat, akan berlakulah perebutan harta pusaka. Para ulama daripada dulu lagi mengatakan bila mereka yang berebut pusaka, harta pusaka, dia kata digelarkan. Kita patut tak boleh gelar, tapi dia gelar. Pas serius tahap itu digelarkan. Mereka yang berebut harta pusaka itu ialah ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Kasar, agak kasar. Ahli neraka yang berjalan di muka bumi dia. Istilah. Kenapa? Dia bagi alasan, bukan kata dia gelar saja. Ada 3 perkara yang boleh menyebabkan kenapa dia digelarkan ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Jadi kita bila belajar ni, mudah-mudahan kita tak terlibat. Tak bubuk-bubuklah orang lain, bukan kita. Tapi kita kena faham bahawasanya perebutan terkuasanya harta pusaka dalam para ini sangat berbahaya, sensitif. Dan tadilah kita tak nak begitu dalam pulau yang digelar ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Kenapa berlaku? Pertama sekali ialah bila kita berebut harta pusaka ni, yang paling besar sekali ialah kita akan menderhaka ni derhaka pada ibu bapa. Derhaka pada ibu bapa dosa besar kan? Dosa besar kan? Di antara dosa paling besar derhaka kepada ibu bapa. Macam mana boleh derhaka? Banyak. Dan kita boleh lihat sekarang adalah masalah pusaka. Contoh, berlaku kematian. Kita tunjuk dari segi praktikal kan? Berlaku kematian. Tengok. Sekarang katakanlah ibu lah mati kan, atau papa kalau ibu lah mati. Ibu mati, atau isteri lah. Isteri mati, meninggalkan suami. Anda meninggalkan anak. Buat suami nas-nas supaya lebih jelas. Sampai telitinya suami mati. Suami jadi Allah. Kita katalah satu lah, kata kita buat mudah, satu anak lelaki. Okey. Suami ini meninggal dunia. Bila meninggal dunia, dari segi harta faraidnya, ini yang mudah kan? Yang mudah. Isteri, bila suami meninggal dapat berapa isteri? Belajar tu? 1/8. Kenapa 1/8? Ada anak. Anak 7/8. Sudah saja. Itu asal je kan? Jadi, yang berlaku macam mana? Yang berlaku dalam masyarakat kita ni, bisa contoh yang mudah kan? Dia tak bagi tu pusaka ni. Tunggu dulu. Tunggu. Ini kalau isteri dengan anak seorang mudah. Tapi kalau ada anak lain, 3-4 orang, ada ibu, ada bapa, tambah lagi. Suami ni ada ibu, lain dah. Suami ni ada bapa, lagi lain. Tak jadi macam tu dah kan? Tak jadi macam ni. Dia tukar dah. Ibu
bapa, 6 anak, asbabah. Dah betul. Bila begini, tak bagi. Okey, harta tu duduk rumah dengan isteri. Harta tu duduk rumah dengan isteri. Ataupun dengan ibu tadi lah. Kita contoh ibu. Ibu dapat harta, dia tak bagi. Ini punca kan, nak ingat kan. Punca paling asas sekali dalam faraid berlaku pertelingkahan, pergaduhan ni lah lewat bagi. Pasal bila mati saja anak Adam tu, harta tu dah jadi milik syarikat, bukan jadi milik sesiapa, milik company bersama. Rumah milik bersama, kursi meja milik bersama, perabot milik bersama, alat dapur semuanya milik bersama semua. Bukan jadi milik siapa-siapa. Tidak ada siapa pun boleh dari kalangan tu waris tu, walaupun ibu, bapa, anak, isteri tu yang boleh dominan kata, ni milik saya. Ini punca. Jadi bila lewat si ibu tadi, isteri dia kan, guna ambil harta tu, ambil harta daripada SP suami, guna. Pada dia, ini harta suami aku. Ataupun anak tadi, tak apalah, dah mak ambil akan tak apa. Sedangkan kalau mak tadi, mak ambil harta dia tu, kalau kata betul anak dia anak kecil, dia makan harta anak yatim, walaupun dia tu ibu. Ini kena faham kan? Walaupun dia ibu, tak ada bapa ni kan? Ibu tak ada bapa ni, ada je isteri dengan anak saja. Isteri 1/8, anak 7/8 tadi. Ibu tak boleh makan harta anak yang 7/8 ni. Kalau yang tadi kan 1/8, 7/8, ibu tak boleh makan ni. Pasal kalau anak tu kecil dah jadi harta anak yatim, dia kena amanah. Yang berlaku macam mana? Ibu muda lagi ataupun suami itu muda lagi, tahu yang lain, guna harta pusaka. Dia guna harta pusaka tu, anak tak perhati. Bila anak tak perhati, anak yang besar-besar, yang banyak berlaku sekali, dia sama mak dia, dia sama ibu dia. Pasal apa? Menuntut harta pusaka bapa. Dia menuntut harta pusaka bapa. Boleh bersama ibu, boleh bersama bapa, boleh. Dalam undang-undang saya boleh. Nampak banyak sekarang ni sama ibu sama bapa. Kenapa? Harta pusaka. Punca tadi dewa lagi. Jadi dia sama mau ambil harta bapa. Patut saya dapat 7/8, mau ambil lebih, separuh ambil harta. Ini contoh macam ni. Kalau anak ramai, anak 7 anak, lelaki 5, perempuan 2, mau ambil harta. Di kalangan, kalau saudara boleh kira, boleh kawal kan. Kalau ramai anak, bukan semua anak sama, walaupun ibunya sama, bapaknya sama, mereka akan bertindak di luar batas. Ada kes baru dia bila meninggal dunia, kira 5 orang, dia ada 5 orang anak, 2 perempuan, 3 lelaki. Kemudian bapa meninggal dunia, tak bagi lagi harta pusaka, segera pada mak semua. Sedangkan harta tu dah jadi harta pusaka, tapi dah jenis tak pergi masjid surau ni. Yang belakangnya ada sekarang macam tu sebenarnya kan. Mak guna kuasa veto dia, ini selagi mak belum mati tak boleh bagi harta. Dan mak guna kuasa veto, bagi kepada sebuah rumah sewa harga dalam 1,000 lebih sebulan, bagi kepada anak perempuan yang bongsu.
Sedangkan harta tu dah jadi harta pusaka. Dia tak boleh bagi ikut dia. Dia kena bagi ikut Quran. Tak ingat kita bila kita dah jadi ahli faraid ni, kita tak boleh guna kuasa kita. Saya sebagai bapa, saya sebagai ibu, tak boleh. Kena tanya semua anak-anak. Dan bila begitu, so anak yang laki bongsu nombor 2, anak saya kelah bongsu ni miskin, ada 7 anak dalam proteksi. Dia tengok Allah kesian, dia ada miskin. Pendapatan rumah harta banyak tapi tak bagi. Hasil sewaan bagi kepada adik bongsu. Mau ada nak lawan dosa. Jadi apa dia buat? Tak buat apa-apa, senang. Tak bertegur siapa, putus-putuslah hubungan silaturahim. Dan bila mak dia mati, yang tadi yang laki yang reputasi itu, dia pergi ambil kolek rumah sewa. Dia ambil 1,000 sebulan. Jadi adik perempuan yang bos itu, mana rumah sewa? Dah ambil dah. Abang dah ambil. Jadi bergaduh adik-adik. Dia kata mak besar, bila sekarang mak masih hidup lagi, mak kata rumah sewa ni bagi kat adik perempuan. Yang bongsu, yang lelaki ni tak ada duit nak tangguh anak 7 orang. Jadi dia pergi ambil. Jadi bergaduh adik-adik. Dan punca. Dan jumpa saya tanya macam mana latar belakang cerita dia macam tu. Kata tak salah. Sebenarnya asalnya puncanya ialah lewat pagi itu yang salah. Kelewatan itu yang salah. Dan yang kedua, mak tu salah. Mak tu salah. Dan yang ketiga, bila mak mati, adik-beradik tu salah. Jadi dia kata adik dia ni sungguh baik dulu kan. Apa sekarang sanggup kebah harta. Dia rasa adik dia ni jahat. Ambil harta haram. Sedangkan dalam harta tu harta kan adik dia. Kata beginilah, panggil semua kita bagi dulu. Dah mak dah meninggal sekarang, bagi. Sebenarnya tak boleh. Itulah puncanya. Itulah ruangnya yang dibuka untuk setan masuk dalam keluarga tu, memecah belahkan hubungan adik-beradik, hubungan ibu dan anak. Punca lewat. Balik pada tadi, dia nak sama mak kan? Pasal mak ambil harta, mak ambil kereta, mak ambil rumah, mak kahwin lain, sama mak. Boleh ke sama mak tadi? Itu yang sama mak, sama bapak sama. Yang bila bapak, bila ibu mati, bila isteri mati, dapat ke bapak. Bapak ambil harta pusaka, guna untuk kahwin lain, beli kereta apa semua. Ada tengok, ni katil mak, nah, ini baju mak, ini rantai mak. Mungkin anak-anak tak ada masalah, tak apa dapat ia, ibu tiri. Tapi setan masuk lorong lain pula. Lorong mana? Lorong menantu pula. Tu para mahmud awak. Tak masuk menantu, masuk mertua. Jadi innama yuridu syaitan. Syaitan ni dia masuk dalam dalam sekedar ruang. Ruang dalam apa saja ruang yang kita buka, setan akan masuk. Permusuhan dan perseteruan ni kita setan. Dia masuk. Anak okey belakang, menantu pula tak okey. Tak boleh ni ambil harta mak ni. Jadi nampak? Derhaka pada mak bapak, berebut harta pusaka. Silap siapa? Silap semua. Mak silap, bapak silap, keluarga silap. Dan silap lebih besar, derhaka tu silap. Punca lewat pagi. Punca lewat pagi harta pusaka. Waktu kita bila berlaku saja kematian, jangan lewat. Jangan lewat. Pasal bila kita lewat, kita akan membuka ruang-ruang pergaduhan. Kita akan buka ruang seluas-luasnya. Secara berasas kita buka sikit-sikit ruang permusuhan, pergaduhan di kalangan adik-beradik.
Itu yang pertama, bergaduh dengan mak dan bapak derhaka. Bila berebut sama harta pusaka ni, mak 1/8, kalau bapak 1/4 mereka sama mak bapak dia. Rebut harta carian. Sekarang ribu kes mahkamah. Konon-kononnya apa? Untuk keadilan. Nah, saya sebagai dari segi hukum syaratnya saya berhak. Saya berhak untuk menuntut hak saya. Menuntut apa dulu kan mak dia. Mak pun salah, anak pun salah. Kepuncaknya mak. Sebab tu kita sebagai ibu, sebagai bapa, jangan buka ruang macam tu. Jangan buka. Jangan ingat kita tak salah. Kita pun bersalah kalau kita lewat bagi hak pusaka. Dan ini kita mungkin makan harta anak yatim. Kan? Kita makan harta anak yatim. Pasal apa? Mungkin makan harta anak kita. Kita mungkin makan harta anak saudara kita. Kita mungkin makan harta anak sepupu kita. Punca lewat. Jadi sebab itu bila ingatkan kematian ni, kita faham para ini tak boleh tangguh. Tangguh saja, ruang-ruang itu akan terbuka dan perselingkahan akan satu pada memang. Yang kedua, masalah dalam bila perebutan harta pusaka ni, kenapa ulama kata ahli neraka yang berjalan di muka bumi tu, dia bergelar gitu, ialah kerana berlaku permusuhan. Berapa berlaku perebutan makan harta yang tidak sah. Memakan harta yang tidak sah. Macam gini. Makanya masukkan tayang tadi yang saya contoh tadi. Tinggal isteri yang tadi kan, 3 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Bila suami harta banyak, tanah apa semua banyak kan. Jadi ini asabah dapatkan 1/8 dapatkan ibu. Tapi ibu tadi guna kuasa itu dia jangan bagi. Selagi ibu tak mati jangan bagi lagi. Ini kesilapan. Selagi ibu tak mati jangan bagi. Ini silap, tak boleh begitu kan? Jangan bagi. Bila suami dah mati bagi terus. Jangan tunggu-tunggu. Jangan guna kuasa itu gitu. Jadi anak tak berani lawan. Dan tadi yang anak lelaki ni pergi ambil harta ni, konon-kononnya ibu guna kuasa itu dia bagi pada anak perempuan yang bongsu. Ini pergi, bila ibu mati dia ambil harta. Sedangkan itu adalah hak bersama. Mati saja semua harta ni adalah hak syarikat. Tidak ada siapa pun boleh claim itu harta dia. Ini rumah milik saya, ini rumah milik saya, ini kereta milik saya. Tak boleh. Dan jadi harta bersama. Jadi bila harta bersama, kita kena amanah. Kita tak boleh pecah amanah. Ingat. Jadi di situ kita kata orang kadang-kadang kan, orang itu amanah, pecah amanah. Sedangkan dalam rumah tangga pun boleh berlaku secara besar-besaran. Tidak amanah pada ahli keluarga sendiri pun tak amanah. Okay? Macam mana tu? Di sini banyak cara. Tadi kan, yang saya kata tadi, syaitan akan masuk dalam pelbagai penjuru. Contoh kan, contoh mudah. Bila lewat pagi macam ni, musim hari raya, musim hari raya tu pergi rumah kakak, basuh pinggan. Ini pinggan rumah mak. Ini pinggan rumah mak ni. Bila pula? Tak bagi lagi. Jadi adalah bisikan saya tak datang. Dia tak beritahu. Ambil senyap-senyap. Aku nak ambil juga. Pergi rumah mak tu ambil kursi. Pergi ambil pakaian. Kalau dia cakap ambil rantai barang semua. Tak bagi lagi. Ini berlaku. Jadi bisikan-bisikan itu akan menyebabkan kepecah.
tak bagi, dia tu ambil ni, oh kamu ambil barang ke makmur dah, aku nak ambil kereta. Sedangkan semua harta tu harta bersama. Kita tak boleh pecah amanah. Jangan sama sekali kita pecah amanah. Walaupun harta adik-adik kita, walaupun ini kita kata ini, oh meja. Kena ingat kan, kita jangan andai masalah pusaka ni, perpecahan rebutan pusaka ni disebabkan oleh kaya. Tak. Silap kalau kita andai perebutan harta pusaka ni hanya di kalangan oleh kaya, orang kaya. Dia ada pelbagai kategori setan. Kaya cara kaya, miskin cara miskin. Ada kes meja patah. Meja patah dah kan. Ambillah adik lelaki tu kan, nak bawa pergi rumah dia. Mana tak bagi lagi. Tak bagi lagi, meja dah patah dah. Tak bagi lagi. Jangan ambil. Ini harta pusaka. Oh tak apalah patah. Kita betul klik meja patah. Ini setan tahap tu. Tahap meja patah. Ada setan tahap kereta. Ada barang kemah. Ada pelbagai tahap. Sebab itu kita jangan andai kan, oh ni awak bila harta pusaka ni lambang kita MSD, dia dah beli rumah bangla tau. Dia bukan begitu. Kecil cara kecil, besar cara besar. Sebab tu amanah ni, innallah anta adul amanati ila alihan, Allah sebut dalam Quran tu sangat serius. Kita bila kita bercakap dengan luar mungkin kita kata tak apa, tapi bila hakikatnya bila kita tak faham baik, kita akan pecah amanah pada adik-adik, anak-anak, isteri, ahli waris kita sendiri. Jadi bila begitu, bila dah jadi macam ni kan, biar begini berlaku, mati bapa tak bagi lagi, dah ambil dah sikit-sikit, mati mak pula tak bagi lagi, tunggulah kan, nanti kubur apa, lepas mengantik 100 hari kita bagilah. Tapi hak barang dah bergerak dah, yang orang ni ambil, orang tu ambil kan, sedangkan tak bagi lagi ni. Kita dah pecah sama, pecah. Dan kita telah melakukan permusuhan. Dan berapa banyak kes umpama ini berlaku, akhirnya tidak tegur-menegur di antara adik-adik, yang malahnya kita makan harta haram. Jadi bila kita ambil harta tidak sah, betul harta mak kita, betul harta pak kita, tapi harta itu tidak dibagi lagi. Kita ambil, kita makan harta itu. Adakah harta itu harta halal? Sudah pasti tidak halal. Pasal bukan milik kita, milik bersama. Kita makan, bagi pada anak cucu kita, harta haram. Generasi ke generasi makan harta haram. Sebab itu susahnya untuk memahami Islam ni pasal apa? Banyak makan harta haram. Benarnya mudah, berkat tidak ada, doa tidak makbul. Jadi kefahaman tentang Islam payah, tersekat dengan unsur-unsur haram dalam tubuh. Jangan makan harta haram. Jadi biasanya kita nampak harta haram ni, harta tak sembelih, babi kan, itu harta haram yang nyata. Harta riba haram, rasuah haram. Tapi ingat, makan harta sesama sendiri pun haram juga. Haram juga. Illa antakuna tijaratan antara itu, melainkan persetujuan atau perniagaan di antara kamu. La taqulu amalakum bainakum bil batil. Kamu tak boleh makan harta sesama kamu secara tidak sah. Itu Quran beritahu kita. Quran beritahu tak boleh makan harta secara tidak sah. Jadi kalau kita ambil harta adik-beradik kita secara tidak sah, illegal, dosa. Walaupun adik-beradik kita, tak apa, adik aku. Tak apalah, yang mau aku, tak boleh. Harta tu harta bersama. Itu tak jujur. Ni abang yang banyak berlaku. Ibu bunuh kuasa pintu, abang sulung. Saya sebagai abang long, saya bagi. Kamu tu tak boleh kan? Pasal dah jadi milik
Jadi masing-masing ada hak masing-masing. Saya sebagai kakak sulung, ada yang kakak sulung. Jadi masing-masing pergi dengan kakak ni kan, tak berani lawan kakak. Tak kira siapa pun ini kakak. Kakak tak tu gini, dia guna kuasa itu. Kakak tak pergi masjid. Tak belajar apa lagi. Sudah. Jadi telah makan harta secara tidak sah. Ini berlaku secara besar-besaran dalam masyarakat. Besar-besaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan? Sebab apa ulama kata ini ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Yang ketiga ialah putus silaturahim. Neraka kamu haram, dosa besar. Maka harta haram, dosa besar. Putus silaturahim, dosa besar. Tiga dosa besar dilakukan. Dah tadi kan, macam tadi kan, tak tegur siapa dah. Anak saudara pun tak kena, mak saudara pun tak kena. Pasal apa? Oh dah, dia ambil dia romoh harta seseorang. Gaduh sama sendiri. Kan? Macam terkis tadi saya. Yang rehabilitasi tadi. Anak pun tak peduli dah. Anak saudara tengok mak saudara lain macam, pasal cerita lain-lain. Variasi cerita. Mak saudara terapuk pakai piyo jahat. Waktu pakai sebarang tu jahat tipu pakau. Setan. Lu acungan macam-macam. Halus godaan setan. Permusuhan, baghdha bainakum, permusuhan di kalangan manusia. Halus. Jadi lu ancam macam akhirnya. Tak pergi. Tak apalah. Tak ada niat ni tak apa, tapi sedangkan dia telah putus silaturahim. Sedangkan itu pak saudara dia, itu adik dia, itu mak dia, itu abang dia. Mana boleh putus silaturahim? Haram. Tapi banyak mana orang putus silaturahim disebabkan oleh harta pusaka. Banyak mana benda ini berlaku dalam masyarakat. Jadi 3 perkara besar telah dilakukan dalam masalah pusaka. Punca apa? Punca tak belajar faraid. Antara sebabnya lewat kita bahagikan. Jadi sebab itu. Dan satu lagi kesalahan yang halus juga dalam masalah pusaka, kita istihar harta tidak habis. Ini pun banyak juga berlaku. Okay? Istihar harta tu tak habis. Ni tanah ni atau apa kita lakukan ni. Ataupun ini aset apa kita. Kalau rumah ni semua. Sedangkan ada 2 rumah kita, ada 2-3 lagi kan. Tanah. Ada sebahagian lagi kita tak istihar apa. Adik-adik tak tahu. Apa banyak. Kita istihar. Pasal adik kecil-kecil lagi. Ataupun mak sendiri tak istihar, bapa sendiri tak istihar kepada anak-anak. Pasal yang lain tak tahu. Dia suami isteri dia tahu. Ini pun perbohongan yang juga berlaku secara besar-besaran dalam masyarakat. Sedangkan ingat, bila dah mati ni, otomatik harta ke, walaupun katakanlah ini meja ni dah jadi milik bersama. Jadi macam mana nak atasi masalah kita lewat bagi harta pusaka? Macam mudah ni, sangat mudah. Tapi mesti belajar, mesti faham faraid. Iaitu berlaku saja kematian, sama ada sebelum ke bumi mayat ataupun selepas ke bumi mayat. Dalam tradisi Melayu kita sekarang, bila berlaku kematian adalah wari-wari kan, arwah kalau siapa-siapa ada harta pusaka, harta hutan, mari kita wari, claim. Itu bak tu okey, kita buat dah. Tapi yang bak satu lagi kita tak buat, iaitu bak selesai tu harta pusaka, kita tak buat. Yang tu alhamdulillah kita buat. Pasal apa? Pasal kalau kita tak buat yang tu, hutang, bila si mati ada hutang, Rasulullah SAW sebut, nafsul mu'minu mu'allaqah bidainihi hatta yuqda. Roh orang mukmin ni bila mati ada hutang tak masuk, tergantung.
Jadi bila dah diajar, yang ni banyak dalam masyarakat kita faham. Maksudnya hutang dengan istihar, hutang dengan istihar. Dan Al-Quran kata dalam Al-Farah kan, min ba'di wasiyati yusi biha udain. Nak bagi pusaka boleh, lepas bayar hutang. Jadi itu alhamdulillah orang faham. Jadi guna mic lagi. Siapa-siapa di kalangan ada hutang, mari jumpa kami. Jadi insya-Allah lah ruh dia tak tergantung. Ruh tak tergantung, maksudnya dan istihar itu tak boleh claim, hutang boleh claim. Macam Rasulullah SAW buat kan. Ahli Badar mati, Rasulullah kata siapa ni? Hutang tak? Hutang. Tak solat jemaah. Tak solat jenazah. Ya Rasulullah sahabat kata tak apalah, aku tolong bayar untuk ganti dia. Baru Rasulullah sebut, walau pada hutang mati syahid 3 kali pun kalau tak bayar hutang tak masuk surga. Serius. Benar tu kan? Jadi amalan itu okey, tapi amalan yang tidak okey tadi kan lewat. Sudah mati tu okey, malah ni tahlil. Pakulah kan, seekor lembu mana? Lembu guna duit siapa? Ini lagi satu musibah. Kita banyak buat perkara haram di sini. Apa dia? Ambil duit tu guna bagi makan pada orang-orang ahli masjid Korea kan. Bayar terima sadar bayar tahlil Sedangkan harta tu tak bagi lagi. Dan harta tu dimiliki oleh anak yatim. Makan harta anak yatim adalah dosa besar. Kita duk ceramah makan anak yatim haram dosa besar, tapi kita dengan senang hati pergi kenduri makan anak yatim. Ini sensitif. Itu tak tahu Ustaz. Tak tahu, memang tak tahu. Memang kita bedal. So saya daripada dulu saya beritahu kan, kalau orang yang saya tengok bukan anak murid saya, kalau jadi mati saya tak pergi. Minta maaf kan, saya dah lama dulu pun gitu. Maintain. Kalau tengok ni, kalau pernah dengar kuliah, insya-Allah pergi. Pasal takut tadi. Kan? Dan memang amalan ulama kalau mufti Kelantan Haji Nur yang tulis mufti kehadir itu dia tidak akan pergi. Pasal kita takut, bukan tak nak makan, tapi dia faham tak ahli keluarga tu. Dia sedia makan tu. Halal ke haram? Dia tak ada niat pun, dan dia tak tahu jahil kan. Tak ada niat. Ikhlas lah. Pasal dia mati, buatlah tadi. Buat bagi alhamdulillah. Tapi wang tu tak bagi lagi. Dan ada 5 anak kecil, anak yatim. Kita jamu waktu anak yatim kepada, sedangkan dia lebih memerlukan. Dan kita tak tahu dah. Memang kita tak tahu. Tadi tak payah pergi kan. Dan kalau nampak sangat senang menengok kira sebelum dah pergi masjid pun setahun sekali je, raya je, ataupun Ramadan. Kalau sunat dia mari, kalau wajib tak mari. Masjid Jumaat pun jauh-jauh Jumaat kan, dia tak kerja sini kan. Jumaat tak ada. Ramadan 1-2 Ramadan dah tak huyuk tu right. Panggil tahlil macam mana kan. Begitu lah dia yalah kan. Tak apa saya makan dah kan. Tak apa-apa ni kan. Anak hari kosong. Itu je lah rawatan dia. Pasal kita tak tahu. Untuk jaga diri kita, takut kita tak ada benda yang haram masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau yang mengaji ni dia tahu kan, ni tak boleh ni, jangan. Kalau nak buat tali ambil harta orang lain kan. Jangan ambil harta si mati tu, dia tak dibagi lagi. Jangan ambil kan, tambah-tambah ada anak yatim. Tapi kalau yang mati tu umur 70, anak bongsu umur 30, tak timbul dah anak yatim tu. Tengok pula kan. Patut kena tengok juga. Tengok juga kes tu mana mati. Dan bila kita dah istihad, okey, sekarang ni adik-adik kita bimbul lah lepas hari kan, lepas kita dah bumi mayat bapak ke ibu ke adik-adik kita tu hari tu bimbul semua ahli waris yang layak. Yang tak layak tak payah masuk, menantu tak payah, sensitif. Kalau menantu ni
banyak timbul masalah sebenarnya. Jangan involve. Menantu ke ibu mertua ku jangan involve. Yang pure saja. Ori waris. Okey, jangan. Latih seorang jadi pengurusi. Mudah tu mudah. Okey, saya pengurusi hari ni. Ni kita ni ada 7 beradik. Layak kirim pusaka ayam. Ada mok. Kalau lain tak ada dah habis dah. Jadi macam mana nak buat? Siapa nak alat perabot mok? Angkat tangan. Saya yang tak ada ambil. Senang kan? Senang. Tak timbul dah tu nanti. Siapa nak ni? Apa? Apa? Oh, kita pakai adik-adik perempuan saja. Kalau rasa tak setuju kan, banyak orang ada sekilo baru. Kita timbang, bagi setengah kilo seorang. Bagi 1 kilo seorang. Bagi terus. Jangan ambil sembunyi-sembunyi. Walaupun marker ke, bolpen ke, handphone ke, pakaian ke, kais jada ke, ketayak ke, jumbo hayam, jangan tu ambil. Settle tu dulu. Tolak menolak. Benda tu mudah. Okey, pakaian bagilah. Saya siapa nak ambil lah. Pakai ambil. Benda tu mudah. Okey, ambil saya ni. Jadi ruang untuk setan bodoh dah tutup. Pasal kita dah setuju semua kita ni ambil atau. Walaupun tak ambil segera, tapi kita dah bagi dah. Dah kita dah setuju. Pakaian ni baikkan di ponsu, kursi meja gini. Dah. Tutup terus ruang untuk pergaduhan. Sebab tu kepala kena ada, imam tu kena ada dalam ahli waris tu untuk settle. Lepas pada bumi. Okey, anda setuju. Lepas tu dah dengar dah bisikan-bisikan lain. Kalau dengar bisikan lain memang masalah. Kenapa bang? Abang betul apa ni? Ingat apa ni? Lelaki. Abang ada 2 ni sebab banding adik perempuan abang tu. Abang dia banyak, patut abang dapat 2,000. Adik perempuan abang dapat 1,000. Jadi para kemak mok tu patut dapat kat abang. Goda. Apa? Isteri boleh goda? Ataupun suami boleh goda? Ini berlaku. Jadi jangan begitu. Jangan campur orang lain. Panggil, okey. Sebenarnya adik-beradik mudah kan? Pasal dia besar sekali. Tidur sekali, apa besar sekali. Dia tengok muka adik. Biasanya kalau kita tengok tak campur orang lain, dia apa kata? Kasih sayang tu tinggi. Tengok mata adik dia, Allah kesiannya adik pukul bosok aku kan. Adik tak apa lah. Dia mudah redha sebenarnya kalau adik-beradik betul. Kebanyakannya lah kalau kita bagi begitu. Tapi kalau ada juga yang kalau ramah-ramah standar kelapa tu ada juga komar pun ada. Kawan tak kira. Saya lelaki, saya nak 2. Mislu hazil pun saya 2 ni sebab 1. Ada. Tak apa. Kalau kata you nak gitu, abang nak gitu, bagi. Daripada hantar ni kita bagi dulu 2 ni sebab 1. Tapi ada ni Prabu rumah abang nak? Tak nak. Nak umur tanah saja. Settle kan. Bicara dalam setengah jam, sejam. Atau pada jenis hari-hari yang jadi berjumpa kan. Ginilah habis. Kita bagi sama rata. Laki perempuan bagi sama rata. Setuju? Setuju. Kalau payah-payah ambil tanda tangan tu kan. Tanda tangan. Tak bangkit tau. Prabu tu siapa nak ambil dah. Kita bagi. Jangan campur orang lain. Walaupun ingat kat walaupun dikatakan itu anak menantu atau mertua kita. Jadi mudah berlaku dan bila dah bagi awal tak timbul dah kan. Ni tanah bahagian ni apa tak timbul dah nak makan tak timbul. Pasal kita dah selesaikan pembagian awal. Jangan tunggu. Jadi punca tadi dah tunggu tahun 2 tahun dah ambil sikit. Tak ada niat pun tapi ambil habis. Kan? Para kemampuan tu tak ada sikit. 10 kilo apa tak ada ambil. Bunuh sikit dah beli. Bila nak bagi barang, mana bagi kemampuan? Habis dah. Tak ada niat. Ini musuh-musuh yang berlaku dalam perbuatan tersebut. Jadi sebab itu kena faham kan, jangan tangguh. Berlaku mati saja, ke bumi saja, panggil terus.
Lepas pun balik, settle adik-adik. Tutup pintu apa semua ni. Tak bagi dulu. Dah capai persetujuan, kalau payah kata, buat tanda tangan. Kita setuju adik-adik ni, atau nak ikut faraid. Bagi faraid, bagi cara faraid. Tanah mana bagi sama rata, bagi sama rata. Kalau kata yang besar-besar, tulis tu. Tanah tu ni, tanah ni tu lebih kurang, lebih kurang. Janganlah nak ukur siapa, ambil pembaris ukur, tak payahlah. Ni cawan pun nak bagi 7. Ada pun 7, tolu mana kan. Bagi dia masa. Sebab itu kena ada kepala. Tolong kau yang faham agama untuk memudahkan pembahagian. Kai-kai ke apa kan. Settle. Jadi tak ada timbulan. Bisikan saya tak payah masuk. Dah setuju dah bagi. Bisikan-bisikan itu tidak ke belakang. Tak tidak dengar jauh-jauh. Dia abang sorang-sorang kan. Ambil kereta ayah. Rumah bagi ikut para ni. Kereta dia ambil sorang-sorang senyap. Apa? Kita dengar setahun lepas tu. Melalui apa? Melalui anak saudara kita. Masalah selalu. Benda-benda yang tak elok. Sebab tu benda ni halus. Tapi ingat benda tu amanah. Jangan kita percaya amanah. Amanah pada diri sendiri. Dan bila berlaku pusaka, ingat bukan harta kita. Bukan harta kita. Walaupun kita sebagai ibu, walaupun kita sebagai bapa, kita boleh makan harta yang tidak sah. Kita sebagai abang, kita sebagai adik, kita sebagai pak saudara, kita sebagai tok pun kita boleh makan harta yang tidak sah. Harta tidak sah tak? InsyaAllah takat tu dulu kau. Ada soalan? Ustaz, kalau orang tentang rumah yang kita rumah sekarang kan. Okey, rumah. Rumah kan. Macam kita ada satu rumah. Kan, maknanya bila berlaku perbuatan, maknanya secara otomatik kita kena nilai rumah tu kan macam mana? Okey, tengok. Dulu tak apa, tanah banyak. Mati tanah boleh mereka boleh bagi cahaya apa tu boleh buat tanah kan. Boleh bagi, boleh masuk nama ini. Tinggal rumah flat sepuluh. Rumah teres sepuluh. Nak buat macam mana? Sama. Kalau boleh jangan jual. Kalau boleh, nilaikan harta tu bagi ikut pecahan. Tapi kalau tak setuju, kalau setuju nilai bagi sama rata. Salah seorang di kalangan keluarga tu, kita valuekan nilai semasa. Ingat nilai rumah atau emas, emas, mok tu kena nilai semasa. Bukan nilai 10 tahun lepas. Barang ni agak-agak 15 kilo masa tu, sekira apa ni 1 gram RM70, kita nilai RM70. Mana boleh sekarang ni 185 ringgit 1 gram. Tak boleh main gitu. Sekarang nilai semasa. Apa tanah rumah nilai semasa. Jadi bila nilai semasa, bagi share. Kalau kata tak boleh bagi tadi kan, rumah sebuah tu bagi share. Kalau sewa bagi share. Tapi kalau akhir tak ada siapa yang mampu nak beli, jual, ambil share. Jangan tangguh. Pasal ingat, bila kita tangguh, yang musibah sekali berlaku paraid kematian 2 lapis. Berlaku saja kematian 2 lapis, masalah nak bagi pusaka itu akan mengambil masa drag selama 4 tahun. Ni sistem yang ada negara kita sekarang. Berlaku kematian selapis gini kita dengan anak kita kan, bapa itu pun setahun hingga 2 tahun. Ingat, bukan 2-3 hari ni. Bukan 2-3 hari. Paraid ni bila berlaku kematian yang orang tak ada pengalaman ni, mati tu setahun hingga 2 tahun. Kematian selapis. Maksudnya mati ni. Ini saja. Suami mati 3 hari gini. Itu kematian selapis. Setahun hingga 2 tahun. Kalau katakanlah anak ni pada anak, ada cucu apa semua, mati pula dia ni. Ini kematian 2 lapis. Itu 4 tahun. Sebab tu jangan takut. Dan kita tak tahu. Ayat kan? Mati pak duduk seminggu matian. Ayat tu lama. Tetapi dia ada anak kecil, lagi lama. Sebab tu tak boleh takut.
dalam negara kita sekarang, Jun 2016, harta pusaka tak bagi macam ni, dah 62 bilion. Banyak. 62 bilion. Sebelum ini, dalam 40 bilion, dalam masa 10 tahun tak sampai. Punca kejahilan orang Islam. Punca jahil. Orang Islam tu jahil. Ni dalam negara kita ni hampir 2.5 bilion setahun harta macam ni. 2.5 bilion setahun. Beku dah tak selesai. Ni harta ni daripada Jepun sampai Jepun lagi tak selesai. Bukan baru. Yang kecil-kecil ni tanah-tanah kan, sama Jepun lagi tak selesai. Tak boleh buat apa. Punca tadi lewat atas satu tanah. Ada satu tanah di Taipei kan, 4 hektar. Atas tanah tu ada 400 waris. Waris 2 mata tu, tak tahu mana-mana tu. Cari peguam tu, cari peguam lantik, peguam untuk settle. Bangladesh pada, Myanmar pada kan. Mungkin Israel tak ada, nelayan semua anak-anak kanan ni. Nak cari macam mana? Nak cari macam mana? Jadi tak boleh settle, tak boleh buat apa-apa. Biar begitu. Ini contoh-contoh betapa kroniknya masalah harga umat Islam dalam negara kita yang tidak diuruskan dengan cara Islam. Konon-kononnya nak Islam, sabar, bagilah lepas tanah. Mewah tu habis ni. Dia guna hadis-hadis Melayu yang palsu. Sabar. Tamuknya kan. Semua kan. Nanti lepas ni lah, tahun depan kita bagi lah. Tak tahu. Itu sih. Lepas mati ke bumi terus. Itu syariat Islam. Jadi rumah tadi tak cari mana? Kita ibarat sewa, kita bagi duit. Bagi. Kita share. Tadi dapat macam saya cerita kan. Kalau seorang duduk, dia telah menduduki secara tidak sah. Sebab tu kena setuju apalah. Kita panggil ni adik kita duduk rumah ni, mopak kita ni. Tak apalah adik kita duduk. Pasal ingat, kalau mata adik-beradik ni mudah. Macam mana kita setuju bagi kepada adik kita duduk rumah ni? Setuju. Free. Kena sewa. Pasal tak boleh, pasal dah jadi harga syarikat. Tak apa, sewa rumah 2 tingkat 100 je sebulan. Boleh. 100 sebulan. Pasal apa nak payah cukai pintu, nak payah apa semua. Adik kita susah sikit. Jadi abang kaya, tak apalah. Apa bayar semua pada dia. Ada boleh juga. Tak apa, abang tak nak bagi adik-adik semua. Pun boleh bang. Tapi yang banyak ni tak begitulah. Ustaz yang macam rumah tadi kan. Dia kira antara hukum dengan adat kan. Okey. Sekarang katalah rumah tu mak dia duduk kan. So anak-anak pun nak dia duduk. Okey. Kan. Sekarang kalau Akta pusaka kan? Okey. Sekarang kalau nak kira dari segi hukum dia kena bagilah. Kan sudah kematian ayah lah kan. Okey. Sekarang ni masalah adat lah, pasal perluagaan tak dengan mak pun kita. Iya, betul. Betul. So, boleh tak kalau anak-anak ni bersetuju sementara mak ada, kita serahkan mak. Tu patut anda buat. Ingat syariah ni ialah kebijaksanaan, bukan kebodohan. Syariah ni kebijaksanaan. Anda faham? Ni tak boleh, dah jadi milik bersama. Ibu kena keluar, ibu kena jangan keluar. Itu bodoh namanya. Jadi bila kebijaksanaan, ibu duduk situ, bagus ibu kena duduk sini ni kan. Pasal memang tanggungjawab kata pertama ada anak lelaki, ibu kena sedia. Dia kena sedia rumah untuk tempat dengan ibu dia. Kalau dia tak bagi, dari hukum. Bila kan suami meninggal dunia, kita kita kena ikut hukum syarak ni. Dia tak belajar maqasid syariah. Dia ikut kata textual, salah. Jadi bila dia ikut ibu kena keluar, ini dah jadi milik kami bersama, milik kita. Ibu nak duduk boleh, ibu kena sewa. Okey. Itu kebodohan. Satu. Yang kedua ialah bila mati katalah dia nak ikut syariat sangat, nak ikut teks sangat kan. Nak ikut buku. Dia anak lelaki kena sediakan rumah untuk ibu.
Wajib sedia kamu mau tu. Bukan ibu kena cari sendiri, dah. Anak lelaki. Pasal dia dah jadi waris asabah utama. Dia wajib sedia. Di situlah kebijaksanaan dalam syariat. Patutnya anak-anak yang faham agama ni, okey, selagi ibu ada, ibu duduk. Tak ada apa, mudah. Patut kena panggil mesyuarat tadi. Jadi tak ada tipu apa-apa kan. Panggil mesyuarat. Okey, ibu kita ni duduk. Memang hantar kita dah. Ibu 1/8, 7/8, apa ibu kita kan. Dan lepas kali ibu mati, tak ada orang lain dah. Kan? Mesti dapat pada anak-anak juga. Dalam aspek tu lah. Tapi ada anak, bahaya, ibu kahwin lain, panggil pakcik duduk waktu. Ini yang jadi sama punya mana? Bila ibu kahwin lain, pakcik lain duduk. Terutama anak-anak je yang ibu-ibu wanita kan, kaum ibu. Dia boleh gitu. Dia agak sensitif. Itu sebab tengok kes lah. Kebijaksanaan kena ada. Kebijaksanaan. Maknanya harta tu, kalau ni, maknanya dia kena tolak hutang tu baru dia boleh. Mesti ikut Quran tadi. Min ba'di wasiyati yusi biha ada. Satu ditolak tu. Maknanya hutang dari segi syariat dengan hutang kan? Maknanya pada haji. Okey, hutang haji. Puasa Tolak semua. Tapi kebanyakan benda ni yang Dah. Pasal tak belajar dia. Tak belajar. Dia terus bubuh harta pusaka, hutang bapak tak bayar. Hutang arwah tak bayar. Sedangkan Quran tadi kan 1/2, 1/3 atau berapa? Ayat hujung ayat min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah ditolak hutang dan dilaksanakan wasiat. Ada cerita harta pusaka, Allah subuh bayar hutang dulu. Jadi anak-anak kita ahli waris, waktu kita ada hutang dah. Kalau ada hutang umum tak habis lagi, bayar dulu. Hutang kereta tak habis, bayar. Wajib bayar. Tapi tu, kan aku setengah anak tu, alhamdulillah bapak mati tak payah-payah. Ada juga gitu. Dia tak faham kamu kan. Allahuakbar. 9 itu mudah-mudahan apa yang kita belajar diberkati dan kita tak termasuklah. Kita dah belajar pada malam ini, jangan sama sekali kita termasuk dalam orang-orang yang berebut harta pusaka. Dan berebut orang lain, bagi orang lain. Kan? Adik-beradik ke apa tak payah, jauh. Kalau boleh kita tolong selesaikan, cuba elak tadi kan. Kalau belak kematian, settle. Matian. Kalau kata tak dia payah nak apa setuju, panggil orang tengah. Pakcik ke apa ke yang settlekan bagi awal-awal. Tutup ruang-ruang permusuhan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita faham masalah faraid dari segi perbuatan pusaka ini, dan kita tak masuk dalam mereka yang tadi kan orang kata ahli neraka yang jalan di muka bumi dengan bahaya kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.